Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Majmu' Salasi Rasail. Dah habis dah bab najis, selesai dah bab najis zahir, selesai. Maka apabila selesai najis zahir, agak menarik jugalah, kira agak menarik kerana disertakan sekali. Kalau tak adalah dalam kitab-kitab yang lain tu, kalau kita cari kitab-kitab lain, dia tak ada. Bila disebut tentang najis, hanya bicara tentang najis sahaja, tak dibicara tentang selain daripada najis lah. Sebab kitab ni kitab membicarakan tentang najis. Cuma istimewanya kitab kita ni ada diselit di penutup ataupun khatimah penutup dia, selit cerita tentang ataupun pengajian tentang najis batin. Najis batin. Sedangkan risalah yang kedua, dia membicarakan tentang najis. Tiba-tiba habis bab najis, ingatkan habis lah. Ada lagi disertakan dengan najis batin. Disertakan dengan najis batin. Yang mana najis batin ni bukan najis macam air kencing, tahi apa, bukanlah kan. Bukanlah. Tapi dia duduk dekat khatimatun. Khatimah, penutup. Duduk kat penutup. Muka surat 133 kan, khatimah. 133 Jawi muka surat 52. Dalam kurungan khatimatun. Dalam kurungan khatimah 133 Rumi, Jawi 52. Yang membicarakan tentang najis batin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana timah pada menyatakan najis yang batin. Dan iaitu najis batin ni membinasakan segala pahala amal kebajikan. Jarang dibincangkan najis batin ni. Biasa kita duk bincang najis zahir je. Jaga sikit, ada najis tu, tak sah sembahyang nanti. Itu biasalah. Itu biasa. Apabila ada najis di zahir, maka tidak sah ibadah. Dan bila ada najis di zahir, tidak sah ibadah dan nampaklah tak sah. Boleh nampaklah najis itu ada kan. Tapi najis batin ni lagi bahaya sebab dia tak nampak. Dia bukan membatalkan ibadah, tidak.
dia membatalkan pahala ibadah. Oh, ini yang letih ni. Buat nak pahala. Dia membatalkan pahala ibadah. Kenapa tak dekat sikit? Lagi. Pusing. Biasa sini kan? Asal tak sini? Dia pusing. Okay. Jadi bimbang kita kalau kata ada najis kan, lepas sembahyang, ada najis, tak sah sembahyang aku kan, sembahyanglah balik. Jika cara penyucian kita salah, baju ke badan ke, setelah 20 tahun kita belajar, rupa-rupanya selama ataupun sebelum ni pernah satu ketika kita menyuci baju ke menyuci badan kita dengan cara yang salah, baru dapat tahu lepas belajar. Maka kita tahulah bahawasanya kita kena qada sembahyang tu ataupun apa ibadah yang kita buat tak settle. Settle lah, lepas qada selesai lah. Masalahnya kalau najis batin, yang mana najis batin ni dia bukan membatalkan pahala, dia bukan membatalkan ibadah tak batal, fiqahnya tak batal, tapi dia membatalkan pahala. Bahasa lain, bila dekat padang mahsyar nanti, bila tengok-tengok tak ada apa-apa. Cuba tak berdosa kerana dah buat. Pahala tak ada. Jadi kalau katakan aku dulu pernah sembahyang, tapi sembahyang aku riak, adakah wajib qada sembahyang dia? 20 tahun lepas aku adalah sembahyang, tapi riak, belagak, takabur, nak tunjuk kat orang, bukan lillahi ta'ala. Sebab nak tunjuk kat orang. Adakah dia kena qada sembahyang dia? Tak perlu qada. Qada tu fiqh. Sah, memang sah. Tapi adakah ada pahala? Tak ada pahala. Jika dia ada sifat-sifat, contohnya riak selama 20 tahun, lepas tu baru dia belajar rupanya riak ni membatalkan pahala amalan. Macam mana nak cover balik? Tak boleh. Pergi tak kembali. Nak qada tak perlu qada sebab fiqhnya sah. Jadi kalau kita nak fikir balik, najis zahir dengan najis batin lagi penting. Najis zahir dengan najis batin untuk menyucikan, membuang, membersihkan najis zahir dan najis batin lagi penting untuk dicuci berbanding dengan najis zahir. Sebab najis zahir sekadar cuci, jika salah sekalipun hanya beberapa ibadah je. Ibadah sembahyang dia tak sah, puasa dia sah. Tapi kalau ada najis batin, contohnya riak ke takabur, maka membatalkan pahala sembahyang dia sebab dia takabur. Dia puasa pun takabur riak juga, maka batal juga. Dia sedekah pun batal juga, pahala semua batal pahala. Tapi kalau kata bab najis, ada najis kat badan, bila ada najis di badan, tak sah puasa aja, tak sah sembahyang aja, puasa sah. Puasa tak ada masalah. Sah je puasa. Sebab puasa tak perlu suci daripada najis. Nampak? Jadi mana lagi penting? Penting lagi najis batin, yang kita panggil tasawuf. Kena mengaji lah. Kena mengaji sungguh tasawuf ni. Kalau tidak, kita amalan kita tak dinilai ataupun tak ada nilai. Jadi ataupun istilah lain dipanggil najis batin ni, dia kena buang najis batin kerana ketiadaan syarat qabul, ataupun bahasa yang biasa kita dengar, Allah tak terima. Tu lah. Sembahyang tapi Allah tak terima. Tak terima tu lah dengan maksud tak ada apa-apa. Kalau ada najis di badan, Allah tak terima juga. Kalau ada riak, An Umar radhiyallahu anhu qala, kata Sayyidina Umar, dia dengar, dia cerita dulu, dia bukan dengar, dia menceritakan tentang yang berlaku dengan Nabi ada, dia pun ada peristiwa yang berlaku. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama, di antara kami duduk bersama dengan Nabi, duduk tengah belajar, tengah bercakap, tengah belajar. Zata yaumin idza tala'a alaina, pada satu hari
datang ketika kami duduk borak-borak ataupun kami duduk berbual-bual ataupun kami duduk belajar dengan Nabi ni, zata yaumin, pada satu hari, idza tala'a, datanglah alaina rajulun, seorang lelaki. Datang seorang lelaki. Syadidu bayadhis thiyabi, syadidu sawadi sya'ri. Dia ni nampak rambut hitam legam, hitam, macam pakai minyak tu kan. Tersisir rapi. Bau wangi. Baju putih melepak. Faham baju putih? Dekat negara Arab, baju putih ni penting sebab dia kan padang pasir. Bila ini padang pasir, kalau ada sedikit apa-apa debu-debu ke apa ke, dia akan jadi kotor. Jadi kalau kata wah baju putih, dia satu perkara yang cakap macam cakap wah putih baju macam tu je. Wah elok baju. Tapi kita tak, kita jumpa kawan-kawan kita baju biasa-biasa. Kita cakap pun. Kerana kebiasaannya baju mesti berdebu. Lah padang pasir kan. Dia datang, yang obvious, yang nampak ketara adalah putih melepak baju. Maknanya pelik lah. Pelik lah orang datang Nabi dengan para sahabat ada, orang datang masuk putih melepak baju dia. Pelik lah. Kita mungkin tak pelik sebab dia keluar rumah pakai baju bersih putih, masuk dalam kereta pasang aircon. Lepas tu turun naik jumpa kita. Tak pelik lah kalau baju putih melepak. Kalau kat sana pelik. Masuk putih. Pelik. Budak kata macam bau keluar bilik air. Budak kata macam tu. Rambut sisir rapi. Kalau kat sana ambil rambut, buat gini, berdebu. Kita mungkin kita tak begitu kat kita. Tapi di sana dia tu kalau pakai minyak sekalipun, habis debu melekat kat minyak tu, tak berkilat. Tak berkilat pun rambut. Jadi sebab tu dia perkara yang ketara. Sebab tu Sayyidina Umar ingat. Kalau tak ketara, dia tak ingat benda yang pelik. Pelik apa baju putih? Mereka pelik. Kalau baru keluar bilik air tak pelik lah. Kalau baru keluar rumah tak pelik lah. Tak pelik pun. Tapi pelik kalau baru pergi rumah orang, pergi ke tempat orang, pergi masjid. Dia tak boleh. Dia mesti akan nampak debu-debu tu. Jadi Sayyidina Umar kata yang ketara adalah rambut hitam macam bau pakai minyak rambut hitam berkilat, tersisir rapi. Kat sana angin kuat, mana boleh sisir rapi, macam keluar bilik air. Macam tu pelik. Lepas tu baju putih, la yura alaihi asarus safar, tak nampak pun tanda-tanda dia ni musafir. Macam baru keluar rumah aje. Macam baru keluar bilik air, tak nampak tanda-tanda dia tu musafir. Macam ni dia boleh ada kat situ? Tahu-tahu je ada lah. Wala ya'rifuhu minna ahadun, seorang daripada kalangan kami pun tak kenal. Kami seorang tak kenal siapa dia tu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kau kenal siapa? Tu siapa? Tu siapa? Tu siapa? Tu siapa? Semua tak kenal. Seorang tak kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang duduk. Dah lah orang tak kenal, datang-datang. Tiba-tiba duduk dekat Nabi. Fa asdada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi. Dia datang duduk rapat-rapat sampai bersentuh dia dengan Nabi. Lutut dia kena lutut Nabi, duduk rapat dengan Nabi. Pelik. Sebab kalau kawan-kawan, kalau sahabat Nabi pun tak buat gitu. Hormat. Tiba-tiba dia duduk macam keluarga-keluarga pula, macam kenal lama pula. Macam tu. Duduk, ni kepala lutut Nabi, duduk macam tu kan, duduk macam tayar awal tu, macam ni. Dia pun duduk gitu kan, kepala lutut belaga. Pegang lagi. Itu orang tak berani buat kat Nabi. Gitu. Ini buat ni mesti kawan rapat. Tapi kami tak kenal siapa dia. Pelik dia ni. Wa qala, dan dia pun cakap, ya Muhammad. Terkejut sahabat. Orang tak panggil Nabi ya Muhammad. Dia panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Panggil lah. Dia tak panggil ya Muhammad macam Muhammad. Macam tu Muhammad direct aja. Siapa dia ni? Berani dia panggil direct macam tu. Tak beradab. Akhbirni anil Islam. Cerita sikit Islam kat aku. Khabarkan kepada aku tentang Islam. Faqala, Nabi pun jawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam tu mengucap dua kalimah syahadah.
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mengucap dua kalimah syahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh. Wa tuqimas salah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji bagi orang yang mampu. Qala, dia pun dengar, dia pun cakap, sadaqta, engkau betul. Tadi tanya, waktu cakap engkau betul. Fa'ajibna, kami pun takjub, pelik, ajaib. Fa'ajibna, ajaib, pelik. Lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya, lepas tu dia membenarkan pula. Ini nak uji kenapa ni? Pelik dia ni, kata Sayyidina Umar. Dia tanya lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Sebenarnya yang tadi itu itulah rukun iman. Yang kita itulah rukun Islam, yang kita rukun Islam 5 perkara. Fa akhbirni 'anil iman, cerita sikit tentang iman. Tadi Islam tanya, ni iman pula. Nabi pun jawab, antu'mina billah, beriman pada Allah. Itulah rukun iman yang kita tu. 6, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, kitab, hari akhirat, qada dan qadar, kan? Akhir sekali daripada hadis ni lah. Jadi rukun iman yang 6 perkara. Qala sadaqta, engkau betul. Kami pelik 2 kali. Dia tanya lagi. Yang ni baru perbahasan kita. Fa akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kat aku tentang ihsan pula. Jadi Islam, iman, ihsan. Nabi pun jawab, ini perbahasan kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa dia? Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah.